Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala: qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan kuliah kita, kuliah subuh kita, tuan-tuan. Tapi pagi ini saya buat topik umum, sekadar ada nak perkongsian sikit beberapa perkara. Pertama sekali, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ni berada pada bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab ni, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bahawa tak lama lagi nak masuk Ramadan. Tinggal lagi lebih kurang dalam 50 hari lagi untuk kita masuk Ramadan. Hari ni dah berapa dah Rejab? Ha? 10 kan? Lebih 10, 11 macam tu. Maknanya tinggal lagi lebih kurang dalam 50 hari lagi untuk kita masuk bulan Ramadan. Sekejap je, kejang kelik kita dah masuk Ramadan. Apa pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan bukan saja sampai, kita mohon sampai pada bulan Ramadan, kita dapat juga beribadah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila masuk bulan Rejab ini, banyak isu-isu yang sering dibangkitkan berkaitan dengan bulan Rejab. Boleh saya kongsikan, walaupun benda ni mungkin setiap tahun kita dah kongsikan, tapi sekadar kita mengingatkan antara satu sama lain. Bulan Rejab, tuan-tuan, termasuk dalam bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana bulan yang dihormati, maknanya tak boleh perang dalamnya. Sebab tu dia panggil Ashhurul Hurum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati, hari semenjak adanya kejadian hari itu, ataupun hari kejadian langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Tuan-tuan tengoklah, katakan bulan mana sekalipun, kalau bulan Islam kita tahu dah 12, Masehi 12. Kalau Jawa, Ustaz, ada bulan tak? Tak, bulan ni kalender ada. Ya, Jawa tak ada? Ada? Tak pasti. Maknanya setiap bangsa itu dia ada bulan dia. Katakan macam Cina, dalam bulan Cina ada tahun Cina, tahun baru Cinanya, dia punya tahun dia, tapi still 12 juga. Setakat yang saya tahulah, Allahuakbar. Kalau ada lain daripada tu, saya kurang pasti kat situ. Setakat yang saya pasti ialah 12. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bulan Rejab ini adalah termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 bulan yang diharamkan. Faqala Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, yang dikatakan 4 bulan itu ialah thalathun mutataliyat. 3 bulan, thalathun mutataliyat, mana 3 bulan berturut-turut. Bulan apa dipanggil? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni dia direct Ashhurul Hurum. Kemudian macam Allah, dia masuk satu lagi ialah Rejab. Rejab banyak
rejab orang ni lah, rejab kabilah ni, rejab lah kabilah ni. Tapi Nabi SAW berdasarkan nas ini memilih rejab mudhar. Apa makna rejab mudhar? Rejab mudhar menurut Allah maksudnya rejab yang dipahami oleh kabilah mudhar. Jadi Nabi mengiyakan bulan rejab yang dipahami oleh oleh kumpulan ataupun oleh kabilah mudhar. Sebab mereka kabilah-kabilah Arab ini dia bersilih ini tidak bersetuju atau tidak sepakat bila bulan Rejab itu. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala Nabi mengiyakan bulan Rejab yang dipahami oleh kabilah Mudhar. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang diharamkan. So termasuk ni tadi bulan Rejab. Kita bila masuk saja bulan Rejab, antara yang amalan yang kita yang masyhur dilakukan dalam bulan Rejab ini, ramai orang buat, katakan ialah puasa bulan Rejab. Bila sebut puasa bulan Rejab, macam Allah Subhanahu wa taala suka saya kongsikan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkaitan dengan puasa khusus pada bulan Rejab. Pertama sekali kita kena faham, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata inna syahru Rajab lam yarid hadithun sahihun atau hadithun khasun bifadli siyami fihi la sahihun wala hasan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di dalam sesungguhnya bulan Rejab itu tidak terdapat dalamnya hadis yang khusus menerangkan tentang kelebihan puasa padanya. Tidak ada hadis sahih dan tidak ada juga hadis yang berdarajat hasan. Maknanya kalau ada, dhaif ke bawah lah. Ada satu hadis umum yang disebut dari riwayat Abu Daud rahimahullahu ta'ala, dia kata sum minal hurum watruk. Nabi bersebut perkara itu 3 kali. Nabi kata apa? Puasalah daripada bulan-bulan yang haram itu ataupun tinggalkan. So ini nas menyatakan kepada kita untuk boleh puasa sunat pada bulan-bulan yang haram itu, termasuk bulan Rejab. Kita ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, dan kita ada bulan Rejab. Dan hadis umum inilah antara hadis yang disebut oleh para ulama, termasuk dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kelebihan bulan haram. Tidak ada istilah orang yang ataupun orang untuk sebarkan dalam masyarakat kan. Man shama min Rajab yauman kana qasiyamus syahr. Siapa yang puasa sehari bulan Rejab, maka umpama puasa sebulan. Siapa yang puasa seminggu, ditutupkan baginya pintu neraka. Siapa yang puasa 8 hari, dibukakan pintu syurga. Siapa yang puasa 10 hari, ditukarkan keburukannya menjadi kebajikan. Hadis ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif. Wa man sama, kemudian dalam hadis yang biasa kita dengar, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis dhaif. Wa qila innahu mawdu'. Ada mengatakan bahawa hadis ini palsu. Walau bagaimana sekalipun, macam Allah, bila tersebar dalam masyarakat begini, tak orang akan tanya, Ustaz, tak boleh ke beramal dengan hadis dhaif? Boleh,
tak ada masalah pun nak beramal dengan hadis tu dhaif, dengan hadis yang dhaif. Tapi kena tengok dia punya kedhaifan ni. Dan ini patutnya dijelaskan oleh para ulama ataupun para asatizah yang menceritakan ataupun yang menyarankan orang melakukan amalan-amalan tersebut. Dia kena sebut hadis ni hadis dhaif. Sebab tu dalam periwayatan hadis itu hendaklah dinyatakan, kalau dhaif itu hendaklah dinyatakan hadis dhaif kalau jika jika dia tahu, supaya masyarakat alert. Hadis ni hadis dhaif ataupun hadis ini hadis maudhu', palsu langsung kita tak boleh nak sebarkan. Dhaif boleh sebarkan tapi dengan penjelasan hadis tu dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh diamalkan kecuali cukup dengan syarat-syaratnya. Antara syaratnya ialah hadis tadi bukanlah yang dipanggil dhaif jiddan, sangat lemah. Dhaif jiddan. Ataupun hadis itu bukan berkaitan dengan masalah akidah. Orang boleh guna hadis itu untuk tujuan targhib atau terhib. Dia boleh guna hadis itu untuk tujuan bagi motivation untuk buat amalan tersebut, ataupun menakutkan seorang itu apabila melakukan satu perkara itu. Itu boleh targhib dan terhib dia panggil. Ada syarat yang disebut ialah la ya'taqid. Orang yang nak mengamalkan satu-satu amalan itu tidak mengiktikadkan bahawa ganjaran yang disebut dalam hadis itu, hadis dhaif itulah yang dia akan dapat. Tak ada. Ini yang diletakkan sebagai hadis-hadis yang lemah untuk kita beramal dengannya. Dan tentulah sebaik-baiknya kalau ada ianya sekadar menguatkan hadis-hadis yang sahih yang ada, tuan-tuan. Jadi nak tahu daripada mana hadis-hadis ni, tentulah orang-orang kita kata hari ini senang. Tuan-tuan nak tahu hadis ni sahih ataupun dhaif, dah banyak dah aplikasi-aplikasi yang kita kata yang menjelaskan kedudukan hadis. Sama ada hadis itu sahih ataupun hadis itu dhaif. Sama ada dalam bahasa Melayu kita, yang boleh dalam bahasa Inggeris pun ada. Dalam bahasa Indonesia ada. Kalau boleh bahasa Arab, dalam bahasa Arab lagi banyak. Untuk nak mengetahui kedudukan hadis-hadis tersebut, mudah. Antara hadis yang tersebar, yang tidak diterima ataupun yang dipanggil dhaif juga oleh Allah, ialah man shalla maghrib fi awwal lailah min Rajab thumma shalla ba'da 20 rak'ah yaqra fi kulli rak'ah bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad marrah wa yusallimu fihi 10 taslimat hafizahu Allah fi nafsi wa ahlihi fi nafsi wa ahli wa mali wa waladi. Hadis panjang, hadis ni palsu. Hadis ni palsu. Siapa yang sembahyang maghrib pada awal malam bulan Rejab, lepas tu dia sembahyang, lepas maghrib tu dia sembahyang 20 rakaat. Setiap rakaat dia baca Fatihah. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Dia buat 10. Maknanya 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Maka dengan itu dia kata orang itu akan dijaga oleh Allah, akan dirinya, ahli keluarganya, hartanya, anak-anaknya, dan dijauhkan daripada azab kubur, dan dilepaskan melepasi sirat seperti dipanggil al-barq, halilintar, tanpa hisab, tanpa azab. Dahsyat dia. Hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Tapi kadang-kadang ada penceramah yang katakan membaca ataupun meriwayatkan ataupun menyebarkan hadis-hadis ini, tuan-tuan bagi Allah, wal iyazbillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rajab
Kita tak ada yang dipanggil puasa khusus bulan Rejab. Kita ada puasa umum ataupun puasa sunat bulan haram. Puasa khusus kerana bulan Rejab tu semata-mata tidak ada dalam nas, seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Tabyinul Ujab. Dia hanya boleh puasa bulan Rejab kerana termasuknya bulan haram, sebab dia termasuk dalam bulan haram. Sebab kalau dia puasa secara khusus, dia i'tikadnya dalam bulan Rejab tu adanya puasa yang khusus, maka tanggapan itu dianggap salah oleh antaranya Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Cuma yang boleh kita puasa kerana ianya adalah bulan-bulan yang haram. Seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah, dia sama jugalah macam orang dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, la takhussu yawmal jumu'ah bisiyamin wala laylataha biqiyamin. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Jangan kamu khususkan hari Jumaat itu dengan berpuasa, ataupun malamnya dengan qiyam. Apa maksud hadis ni? Hadis ni rahmati Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, kalau semata-mata nak puasa, asal puasa je nak hari Jumaat, asal puasa je nak buat hari Jumaat, itu tak dibenarkan. Sebab itu Nabi kata, la takhussu yawmal jum'ah bisiyam. Dia nak khususkan hari Jumaat je dia nak puasa, maka tak boleh. Tapi kalau dia puasa selang-seli, kebetulan jatuh hari Jumaat, harus. Tak ada masalah. Sama juga nak qiyam. Nak qiyam tak boleh kita khususkan malam Jumaat untuk qiyam. Buat program setiap malam Jumaat ada qiyam. Itu kita kena lihat. Sebab ini sebab ada nas yang melarang kita buat hari Jumaat secara khusus. Tapi kalau nak benda itu memang hari-hari kita buat, termasuk hari Jumaat, so tak ada masalah. Itu tak dinamakan kita mengkhususkan malam Jumaat. Sebab itu ibadat yang kita kata setiap malam kita buat. Tak. Setiap malam orang buat. Ya. Ataupun dia free, tiba-tiba hari Jumaat itu baru dia free. Ya, terpulang. Tapi tidaklah termasuk dalam orang yang mengkhususkan puasa hari Jumaat. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila masuk saja bulan Rejab ini, ada orang-orang yang orang lama lah, orang lama. Dia akan start puasa 3 bulan direct. Biasa kan kita dengar orang puasa 3 bulan direct. Bulan Rejab, bulan Syaban, plus lagi bulan Ramadan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Bukhari dan sebagainya, tuan-tuan, Nabi tak pernah berpuasa sebulan kecuali Ramadan penuh. Nabi tak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, paling banyak Nabi puasa pada bulan Syaban. Paling banyak Nabi puasa pada bulan Syaban. Dan kalau katalah paling banyak Nabi puasa bulan Syaban, maknanya hadiah Nabi SAW puasa 3 bulan direct. Kalau klaim sunat puasa 3 bulan, itu lagi bahaya. Bahaya kerana apa? Sebab bila kita sebut sunat, dia bukan setakat buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa, tidak. Bila orang sebut sunat ataupun sunnah,
Sunat ataupun sunat. Ma amara Allah, ma amara bihi syari'. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari', iaitu Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudiannya Rasul. Once kita claim sunat, maksudnya perkara itu disuruh oleh Allah dan Rasul. Oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul. Oh ni kita kata ni sunat. Sunat je buat. Apa maksud sunat? Sunat bukan maksudnya seperti mana yang kita fahami biasa. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Tidak. Itu kita ambil separuh daripada dia punya takrifan. Sunat untuk Allah Subhanahu wa taala, takrifannya yang lebih panjang ia katakan apa yang diperintah oleh Allah kemudiannya ataupun Rasulnya ala wajhi ghairi lazim, bukan mesti kena buat. Lepas tu baru dia kata yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tariki. Diberi pahala kepada orang yang buat dan tidak dibalas ataupun tidak diazab ataupun tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu makna sunat. Lepas tu bila kita claim sunat macam Allah, hati-hati. Macam dia kata, okey sunat, puasa 3 bulan hukumnya sunat. Kita telah mendakwa Nabi atau Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan. Nabi telah mensyariatkan benda itu. Sedangkan Nabi tak pernah diri seperti menyebut perkara tersebut. Dan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW sangat jelas. Nabi tak pernah puasa penuh sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Paling banyak Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Dan ada seorang sahabat Nabi SAW, dia kata dia nak puasa sepanjang masa. Setiap hari dia nak puasa. Nak puasa tiap-tiap hari. Kita ni tengok orang puasa tiap-tiap hari ni dahsyat lah. Ya tak? Kita rasa hebat lah orang ni boleh puasa tiap-tiap hari. Saya pernah jumpa orang puasa, bukanlah jumpa, kawan lah kepada orang yang berpuasa. Sebab dia datang tanya, dia ceritakan kawan dia puasa 360 hari. First impression kalau tuan-tuan dengar orang puasa 360 hari, apa tuan-tuan rasa? Hebat lah. Hebat 360 hari, tiap-tiap hari boleh puasa. Nabi sebut, sahabat berkata kat Nabi, ya Rasulullah, apa ni, dia khabarkan kepada baginda SAW, seorang lelaki mendakwa dia nak puasa tiap-tiap hari. Lalu Nabi jawab, amma ana, adapun aku, ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Tengok jawapan Nabi. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia ni seorang yang kuat. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku nak puasa, dia tak puasa yang sunat, lain daripada Ramadan. Kata Nabi, puasalah sebulan 3 kali, 3 hari. Puasa hari putih 13, 14, 15. Dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, fa inni ata'u ala dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Maka Nabi jawab lagi, kalau macam tu tambah lagi Isnin dan Khamis. Isnin Khamis tambah 8 hari. 8 campur 3 jadi 11. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu lagi, ya Rasulullah, fa inni ata'u ala dhalik. Aku mampu buat lebih daripada itu. Maka Nabi putuskan, afdal siyam, sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Sehari puasa, sehari tak. Selang-seli. Mana selang-seli pun boleh dapatlah 15 hari. 14-15 hari. Sebaik-baik puasa. So, mana datangnya puasa 3 bulan direct?
Lepas tu pandai-pandai pula meletakkan kelebihan-kelebihan. Oh, puasa 3 bulan direct ni kelebihannya begini, kelebihannya begini. Siapa yang bagi tahu kelebihan tersebut? Kalau bukan kelebihan ni macam mana boleh datang macam Allah dalam amalan? Tentulah melalui hadis-hadis Nabi SAW. Sudah banyak pembohongan berlaku di situ. Kita kata pembohongan itu, oh dia kata tak apa ni berbohong bagi pihak Nabi. Oh dahsyat. Bagi pihak Nabi tak apa, ke atas Nabi tak boleh. Yang dilarang ke atas Nabi. Yang ini berbohong bagi pihak Nabi. Sebab berbohong bagi pihak Nabi boleh, dia tak. Pandai sungguh dia tu pusing-pusing. Nabi sebut dalam hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Siapa yang berdusta ke atas aku, maka dia telah menempah tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billahi min dzalik. Jadi tuan-tuan macam Allah, adakah amal saleh yang boleh dilakukan pada bulan Rejab ni hanya puasa? Tidak. Semua amal saleh bila masuk saja bulan haram ini, kita kena ingat pertama, orang yang melakukan maksiat pada bulan-bulan haram, dosanya akan berganda. Hormat syuhur, bulan yang dihormati. Sama macam orang buat kita kalau orang buat maksiat pada bulan Ramadan, adakah sama dengan orang buat pada bulan-bulan yang lain? Tak sama. Sebab ada macam kita pergi Mekah, buat maksiat dekat Mekah, sama tak kalau buat maksiat dekat Malaysia? Tak sama. Sebab hormatul makan, mana keistimewaan tempat itu, keistimewaan masa. Orang buat maksiat dalam masjid dengan orang buat maksiat dekat luar tak sama. Lain kata. Dan sama juga dalam Ashhurul Hurum ini. Begitu juga dengan amalan ibadah. Zikirnya, baca Qurannya, sedekahnya, salatnya, sunatnya dan sebagainya, semuanya akan mendapat ganjaran yang lebih, kerana disebabkan termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Nak puasa, nak baca Quran, nak bersedekah, semuanya adalah digalakkan untuk kita lakukan sepanjang berada dalam bulan-bulan yang haram ini. Kemudian tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, bulan Rejab, kita kata apa yang berlaku dalam bulan Rejab? Antara yang berlaku dalam bulan Rejab ialah seperti mana yang dituliskan dalam sejarah tarikhiyah. Antara yang berlaku ialah Ghazwat Tabuk, peperangan Tabuk. Tapi kita lebih popular dengan bila masuk saja bulan bulan Rejab ni, yang kita ingat ialah peristiwa apa? Isra' Mi'raj. Ulama khilaf dalam tarikh Isra' dan Mi'raj tu banyak pandangan. Tapi kita kat Malaysia lebih popular dalam tarikh 27 Rejab. Lepas tu tarikh tu tak penting, sebab ada perbezaan pandangan. Lepas tu banyak perkara-perkara yang tak disebut, itu maknanya dia tak penting, tak dinukilkan sebab tak penting. Yang penting ialah apa yang berlaku, iaitu Isra' dan Mi'raj. Bila berlaku tu tak penting. Bila berlaku, macam juga Ashabul Kahfi, bila zaman bila apa semua tu sebab tu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara detail bila berlaku. Yang disebut hanya
bahagian yang perlu kita ambil iktibar. Sama dengan Isra dan Mi'raj ni. Maka dalam kita antara peperangan yang berlaku pada bulan ini ialah bulan Rejab ni adalah peperangan Tabuk. Itu antaranya lah. Tengok balik sejarah berkaitan dengan peperangan Tabuk, apa yang berlaku. Dan antara yang berlaku juga macam Allah ialah pada bulan Rejab ni, bagaimana Salihuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala menyelamatkan Quds daripada tentera salib. Ini berlaku pada bulan Rejab. Tahun bila Ustaz? Tahun 583 Hijrah. Bersamaan dengan 1187. Ini yang berlaku pada bulan Rejab. Mudah-mudahan dalam macam Allah, saudara mara kita di Palestin itu berjaya melawan ataupun berdepan dengan Zionis Yahudi dan seangkatannya. Ini yang antara yang berlaku. Juga tadilah Isra dan Mi'raj katakan kalau kata sebagian ulama dia kata ala martadahu almuslimuna fi qawnihi hadasa fi syahri Rajab. Seperti mana yang ramai orang dah terima dah. Dia terima dah apa? Terimanya Isra dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rajab. Tapi ulama khilaf dalam masalah ini banyak. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. So kita kata apakah yang ada untuk kita masukkan dalam istilahnya kita kata apa perkara-perkara yang bid'ah ataupun yang ada dekat dalam bulan Rejab ini. Perkara-perkara yang pelik-pelik lah orang buat dalam bulan Rejab. Yang pertama tu macam Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ziarah Madinah, ziarah kubur Nabi SAW pada bulan Rejab. Mengkhususkan. Dia kalau pergi sana sebab dah sampai sana takkan tak pergi ziarah Nabi kan? Tapi dia mengkhususkan nak ziarah Nabi. Dia kata ziarah Nabi ini kita tahu waktu yang paling bagus ataupun waktu yang paling afdal untuk ziarah Nabi ialah bulan Rejab. Pakak semua orang pergi bulan Rejab. Tak boleh benar macam Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya antara yang ada kita kata bulan Rejab ini semayang raghaib. Semayang raghaib. Tadilah bid'ah, termasuk dalam perkara yang bid'ah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qad su'ila an salatil salati raghaib. Imam Nawawi pernah ditanya tentang hukum salat raghaib. Adakah ia sunnah ataupun bid'ah? Faqala rahimahullah ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hiya bid'atun qabihatun wa munkaratun asyaddul inkar mustamilatun 'alal munkarat. Itu jawapan Imam Nawawi. Dia adalah bid'ah yang buruk, mungkar, yang sangat mungkar kerana terkandung di dalamnya perkara-perkara yang mungkar. Ini tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan puasa dengan inilah dikatakan dengan salat raghaib.
Antara amalan yang apa ni, yang juga kita kata termasuk dalam perkara yang bid'ah dilakukan dalam bulan Rejab, ialah mengkhususkan bulan Rejab untuk melaksanakan umrah ataupun sewaktu dengannya. Dia macam mana dia katakan mengkhususkan? Mengkhususkan ni tuan-tuan mati Allah, dia tiap-tiap tahun dia nak pergi hanya pada bulan Rejab saja, dengan menganggap bahawa adanya ganjaran yang khusus pada bulan Rejab apabila buat umrah pada bulan Rejab. Itu dah dianggap mengkhususkan. Tapi kalau dia tak ada masa, tengok package yang antara yang ada ialah bulan kena dengan cuti sekolah pula. Cuti sekolah bulan Rejab, ya harus dia pergi. Tak ada masalah. Tidaklah dikatakan dia mengkhususkan bulan Rejab. Kalau dia pergi sebab nak dapatkan bulan-bulan yang haram itu, okey, tak ada masalah. Tapi kelebihan khusus pada bulan Rejab itu tidaklah sabit secara khusus pada bulan Rejab. Dan mati Allah, wallahu taala alam bis-shawab. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apapun kita kena sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buka kalau ada nak tanya soalan. Katakan kalau nak tanya soalan, kita boleh kongsikan pada pagi ini. Kalau yang saya boleh jawab, saya cuba jawab insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan nak tanya? Ya. Dia kita tindakan kita maknanya yang boleh kita lakukan antaranya ialah kita jangan buatlah. Kita jangan buat. Kita tak boleh nak kata nak kalau kita boleh argue balik dengan para dengan asatizah, tapi nak kena beradab. Kita pun kena beradab. Kita tak boleh directly dengan, kalau boleh dapat berjumpa dengan dia, mula bincang dengan dia, betul katakan dia bincang baik, mungkin dia pun tak tahu. Tak. Tapi itu nama Allah Subhanahu wa taala, bila dia akan bila kita terangkan, kadang-kadang ada yang terima, ada yang bila kita kata dia terus tuduh pula kita yang nak tegur ni sebagai golongan Wahabi lah, apalah sebagainya. Sedangkan hadis dia jelas hadisnya palsu. Dan Imam Nawawi sendiri dah kata dah. Dia kata kita Imam Nawawi, siapa tak kenal Imam Nawawi? Takkan kita kata Imam Nawawi pandai-pandai dihukum bukan bid'ah. Dan bid'ah bukan bid'ah yang biasa, bid'ah yang keji, mungkar. Tapi kita still lagi, maknanya berdepan bila kita dengan penceramah-penceramah yang ada, yang katakan sebagai orang awam, tuan-tuan kalau nak ini kita kena beradab lah, kata. Janganlah kita katakan menjatuhkan ego asatizah tadi yang mengajar, katakan dalam kuliah atau sewaktu dengannya. Sebab kita still kena ada beradab. Nak jumpa secara personal dan lepas kuliah. Takut nanti masa kuliah dia akan rasa malu dan sebagainya. Lepas tu dia takkan setuju, sebab setiap guru dia ada keegoan ni. Nak tegur waktu lain. Tapi dalam kuliah tuan-tuan nak argue dia, dalam kuliah nak argue dia ada susah bagi para asatizah nak
nak terima. Sebab tu paling mudah dia akan jawab, awak ni kumpulan Wahabi lah. Dah. Maka sebab tu tuan-tuan mati Allah, kalau dalam perbincangan okey katakan. Jadi kita tak itu yang berlaku dalam masyarakat. Sebab dalam masyarakat dia katakan kadang-kadang asatizah kita tak boleh nak, ustaz nak kata, saya pun tak boleh nak kata saya tahu semua hadis Nabi SAW. Tapi apa yang saya kongsikan ini, apa yang telah dikhulasahkan oleh para ulama yang sebelum ni, antara Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi. Bukan dia datang daripada saya nak kaji semua hadis-hadis, bukan saya. Kita nukilkan. Kalau benda tu tak betul, ya kita tak betul berdasarkan pandangan-pandangan para ulama. Kalaupun ada orang kata yang sembahyang raghaib ini disebut oleh imam-imam yang terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Kita kata walaupun disebut dalam kitab-kitab tertentu, tidak bermakna perbuatan amalan itu sahih. Bukan nak kritik. Kadang-kadang bila kata macam ni, timbul isu baru ni kan, katakan kita bukan menghina ulama, katakan. Kena faham konsep, kata kalau Imam Nawawi duk kata, duk sebut dekat dijelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tidak benar, tidak bertepatan dengan syariat, tidak bertepatan dengan sunnah. Adakah kita nak kata Imam Nawawi menghina Imam Ghazali? Tidak, katakan. Maksudnya bila perbincangan ilmiah itu, kebiasaan akan berlaku ialah kita menakad, maknanya mengkritik pandangan ulama ini dan ulama ini. Dan kita ambil pandangan ulama ini yang mengkritik pandangan ulama ini, katakan, dan akhirnya dipilih pandangan yang lebih kuat ataupun sewaktu dengan Imam Nawawi kritik Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam perkara-perkara. So, apa yang disebut tadi, tuan-tuan mati Allah, bukanlah nak menghina mana-mana ulama, tetapi nak memperbetulkan balik semula. Jazakallah, maknanya kita kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kesilapan di dalam perkara-perkara tertentu tidak menjejaskan sikit pun kedudukan dia sebagai orang alim. Yang salahnya bila sikit je silap, tapi dia tolak semua sekali. Itu salah. Benda yang betul pun ditolak. Sehingga semua buku Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tak boleh dipakai. Hukum kan, dia panggil hukum apa? Hukum umum begitu. Jadi tuan-tuan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kita macam sinilah sekarang ni. Bila ada dah orang terang, saya terangkan pada tuan-tuan hadis 20 rakaat itu lepas maghrib, solat raghaib itu termasuk dalam perkara yang bid'ah munkarah, maka tak perlulah dibuat dah. Lebih lagi berkaitan dengan bulan Rejab ni, satu perkara yang hadisnya sandarannya adalah hadis yang palsu, katakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Jadi itu yang kita kata, kita tak adalah sampai Ustaz, kita boleh ambil tindakan tak? Penceramah ni jangan dijemput dah. Tak boleh lah kata gitu dah. Dia belum, tak ada tahap, dia ada tahap dia. Kalau dia mendakwa yang mengarut-ngarut tu, itu lain lah, dia katakan. Dia kata adalah part-part dia. Adalah dia. Tapi kita cubalah, dia katakan, untuk kita kata, untuk berkongsi setakat mana yang mampu untuk menjelaskan mana-mana perkara yang rumit itu, insya-Allah cubalah semampu mungkin untuk memperbetulkan
Wallahu a'lam. Yang terima boleh terima, yang tak terima tadi kita doalah mudah-mudahan terima. Ada. Wallahu a'lam. Ada lain untuk saya soalan? Tak ada. Baru ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala dalam grup kita lah, ya, dalam grup kita kecoh pasal apa baru ni Ustaz? Solat subuh kan. Solat subuh lama kan, ya, tengok malas betul nak komen dia baca je. Tengok satu-satu, subhanallah, kata tak. Dia memanglah katakan imam kena raikan makmum. Baru ni dekat bahawa Jumaat lepas di Masjid Muhammadi, ada dapat tak TikTok apa ni, Masjid Muhammadi, dia semayang subuh surah Sajadah dengan baca surah Al-Insan, ya, ke Kelantan waktu salat dia awal lagi tak ada, sama kan? Sama kan? Ha? Oh, dia Jumaat tak kerja, ya, tak cuti, ya, tak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata nak panjangkan apa ni salat itu memang kena raikan makmum. Kena raikan makmum, ya, tak. Bila raikan makmum tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, salatnya tadi bukanlah maksudnya bacanya surah apa ni wal asri dengan surah al-ikhlas. Tu pendek sangat Ustaz. Kadang makmum pun tak sempat nak baca Fatihah belakang, kan. Katakan dia ada dalam al-Quran ini ada yang kita panggil qusaan, yang ayat yang surah-surah yang pendek. Tak boleh dibaca, tak masalah. Banyak surah apa ni ayat-ayat lazim tu majoritinya semuanya ayat yang pendek, ya, dia. Boleh baca. Tapi kadang-kadang ada yang apa ni baca ayatnya panjang tapi dia jadi pendek disebabkan cara bacaan. Cara bacaannya lah laju. Still okay katakan. Tapi orang tidak apa ni menganggap benda itu panjang disebabkan cara bacaannya lah laju. Imam Masjidil Haram pernah sekali dia baca satu ayat je, pendek. Dia kerana hujan lebat. Hujan lebat. Hujan sangat lebat, dia baca satu ayat je. Dekat sini dia katakan boleh buat begitu, tak ada masalah pun. Hatta walaupun baca satu ayat dia, lepas habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Harus. Tak ada masalah, katakan. Dengar Yasin, sudah, katakan. Imam baca surah Yasin pagi. Rupanya satu ayat tu dia baca. Ya, harus. Tak ada masalah. Ya. Ada. Nabi SAW, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tegur Muaz, "Afattana anta ya Muaz?" Wahai Muaz, adakah kamu nak menimbulkan fitnah, wahai Muaz? Muaz ni dia semayang, dia galak. Galaknya apa? Galak baca salat dalam salat fardu tu dia baca surah Baqarah panjang. Dia kalau surah Baqarah pendek-pendek, ayat pendek-pendek, tak apa, dia baca panjang. Sehingga menyebabkan ada seorang makmum ini dia rasa resah, katakan. Banyak ada kerja dia tak siap lagi, tapi salat tak selesai lagi. Lalu dia mufarakah. Bila mufarakah macam Allah Subhanahu wa taala, dia apa ni, orang duk cerita pasal ni pada Muaz. Muaz pun tuduh dia
something lah, kata dia. Lalu berita tu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi pun panggil Mu'az, wahai Mu'az, apakah kamu kita kata nak timbulkan fitnah, wahai Mu'az? Afattana anta ya Mu'az? Adakah kamu nak menimbulkan fitnah, wahai Mu'az? Itulah kita kata itu satu teguran yang beratlah juga kan, nyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afattana anta ya Mu'az? Sebab Nabi tegur tu kerana disebabkan dah orang duk fitnah dengan dia mengimami solat. Jadi Nabi pun bila tegur tu tentang mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun cadangkan surah-surah yang lain yang boleh dibaca. Bila sebut afattana anta ya Mu'az, di situ Nabi mengingkari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan surah-surah yang pendek. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi kata, ayyukum amman nasu falyukhaffif. Mana-mana orang yang mengimami orang ramai, hendaklah dia meringankan salat. Di dalamnya ada orang yang kecil, budak orang besar, orang yang lemah, orang yang ada keperluan dan sebagainya. Jadi kita ambil cakna kat sini tentang baca Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Mu'az bin Jabal dicadangkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Hal qara'ta bisabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha wa iqra' bismi rabbika. Ini antara cadangan Nabi SAW. Ikutkah orang Melayu, kita kata kadang-kadang Sabbihisma rabbikal a'la ni dia kata panjang juga. Hal ataka hadithul ghashiyah, panjang. Sebenarnya macam tadilah, balik kepada pembawakan, cara dia bawa ayat tadi. Kalau tengok kita kata hal ata sabbihisma rabbikal a'la. Ada berapa ayat sabbihisma rabbikal a'la? 11 kan dia kata. 11. Dekat lebih setengah page juga. Biar orang kita berapa ayat? 19 kata. 19 ayat. Betul 19. Sekejap. 19 ayat. Jadi tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa ta'ala, bihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha wa qra' bismi rabbikal iqra' bismi rabbika. Katakan. So ini semua cadangan surah-surah yang dicadangkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. So apa pun membaca Allah, raikanlah. Raikan makmum. Untuk kita alhamdulillah lah, katakan imam-imam kita alhamdulillah bacaan kita dengan ayat-ayat lazimnya, katakan untuk solat subuh, insya-Allah kata kita kalau sembahyang subuh pun 6.40 habis. Ada siap dengan zikir 6.40 lah kata. Kalau solat tu saja 6 masuk subuh 6.20. Subuh tak nampak. 6 suku. Azan 10 minit 6.25. 6.35 sebenarnya 6.35 dah habis dah bayar. Ada 6.35. Itu kalau mazhab Hanafi tu lagi jauh lagi. Pergi kat Masjid India. Masjid India dekat apa? Dekat Gelang. Berapa dia bayar?
Tak ada 7 lebih dah. Dah mata dia naik. Dia akan semayang antara 7.45, 7.50 je tu. 6.50 atau 6.45 dan 50. Dia lewat. Dia lewat. Itu lagi lambat. Kata. Sebab dia mazhab Hanafi dia indasfirar. Maknanya dia dah, maksudnya dia nak hampir ke arah cerah sikit. Katakan. Baru dia semayang. Subuh. Wallahu'alam. Baik. Jadi tuan-tuan baca Allah itu. Ada soalan lain? Tanya. Kalau ada. Cuma dalam apa yang saya boleh boleh kongsikan sikit juga lagi satu tuan-tuan baca Allah. Kadang-kadang kita dalam apa ni, dalam grup laman sosial kita tuan-tuan baca Allah, bahasa yang kita guna tu kadang-kadang kita kena beringatlah, ya tak salah pun nak kritik ataupun sebagainya dengannya, tapi bahasa yang digunakan tu jangan sampai bahasa yang kesat dan sebagainya. So far alhamdulillah tak ada lah, nyatakan tak bergaduh cakap tu biasalah, dia kata orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, nyatakan. Tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata kesat ataupun macam Allah syatam. Kalau ada tu tuan-tuan macam Allah cuba elakkanlah lepas ni, nyatakan. Harmonikan, harmonikan, nyatakan. Kita ni bukannya hidup untuk sehari dua. Kita hidup untuk ialah satu masa macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itulah kawan-kawan kita, itulah saudara kita se-Islam. Yang akan bersama dengan kita. Kalau apa-apa keadaan kita, itulah saudara-saudara kita dekat sinilah. Nak harap keluarga kita kat kampung jauh. Jadi kita sentiasalah kita berharmoni antara satu sama lain. Kekurangan itu biasa, katakan tak ada masalah, tapi tegur dengan adab, dengan cara yang beradab. Nabi SAW sebut dalam hadis sibabul muslim fisqun, mencerca, memaki hamun orang Islam termasuk dalam perkara yang fasik. Wallahu'alam. Jadi itu dia tuan-tuan, sekadar yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil istifadah insya-Allah. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.